Okay, a very good morning to all of you. So for English Form 5, today we are going to look at this article. The topic today is wheelchair-bound Hazika turns out Chinese delicacies. So today we are going to read this newspaper article. Okay, before that I would like to ask you, okay, have you seen this before? Have you eaten before? Pernah tak makan ini? Okay, this is a Chinese delicacies. Okay, it is called mooncakes atau dalam bahasa it's called kuih bulan. Biasanya perayaan Cina, ada bulan tertentu dia akan sambut perayaan dia yang ada orang main tanglong tu kan, main lantern tu. So this is the mooncake festival. So the other one, the Chinese delicacies is called nian kao. Okay, nian kao di sini namanya dalam bahasa ialah kuih bakul tau. Biasanya kalau tahun baru Cina adalah makanan ni lah. Okay, masa Chinese New Year. Okay, so for today the article agak panjang, kamu lihatlah artikel dia. Okay, tengok tu artikel dia. Ni daripada buku teks kamu, nampak? Okay, so cikgu tengok pun, kamu tengok pun lagi pening kan? Okay, let's see together. I'm going to guide you along. Okay, cuba tengok baik-baik ya. Kita akan lihat yang pertama ni. Read the newspaper article below. Okay, are you ready? Okay, so today's news: wheelchair-bound Hazika turns out Chinese delicacies. Okay, delicacies. Nanti kita akan tengok apa maksudnya. Okay, kita lihat dekat sini. Kemaman being wheelchair-bound has not stopped a 21-year-old Hazika Nurul Huda from being successful in launching a business by selling halal Chinese delicacies. With customers hankering for her halal mooncakes and kuih bakul that is called nian kao, Hazika earns a good income every month. The avid computer game player who had been paralyzed from the waist down since she was 16 ventured into the business after a fellow gamer from Beijing introduced a mooncake recipe to her. Hazika pointed out that there are a lot of Muslims who enjoy the traditional Chinese cake but always anxious when they buy and eat them. With mine, they can eat the cakes without feeling guilty, she said. Hazika said once she started selling the cakes, her story spread over the social media and gained the attention of Muslims around the world. One of my greatest pleasure is to satisfy the cravings of my Malay customers who want to eat mooncakes and nian kao but can't find the halal one, she said. Hazika said that she also had many Chinese customers who buy her cakes, especially during Chinese New Year and the mooncake festival. With her parents' help, they can bake up to 10,000 mooncakes and 7,000 nian kao during the peak seasons. Hazika pointed out that her nian kao are made traditionally with white sugar instead of other commercialized nian kao which use brown sugar. She said that brown sugar would take only 4 hours to cook compared to white sugar which takes 4 hours of stirring and another 12 to 15 hours of steaming to get the caramel color of the nian kao. When you use brown sugar, the nian kao will vanish the aroma which can only be formed when it is made of white sugar. Hazika hopes to open up a mini factory one day and branch out her baking shops around the country. She sells 32 different flavored mooncakes from durian to traditional lotus
and red beans. The mooncakes are priced between 6 ringgit and RM 14 ringgit, while her nian gao costs RM 12. So this is the article, panjang artikel dia. Okay, so secara keseluruhannya, okay, artikel ini menceritakan tentang apa? Tentang Hazika ni, dia ni seorang yang duduk di kerusi roda, tapi dia kata duduk di kerusi roda ni tidak menghalang dia untuk untuk mengusahakan perusahaan membuat kuih bulan ini dengan nian gao ni kan. Okay, kuih bulan dengan kuih bakul, nampak? Mooncakes and kuih bakul ni. Kuih bakul ni yang ni nian gao ni tadi ni, ni panggil kuih bakul. So dia kata dia sejak dia lumpur ya kerana daripada paras pinggang umur 16 tahun, dia mula menceburkan diri. Venture ni maksudnya mengusahakan mencuba sesuatu yang barulah. Okey, dalam perniagaan. Sebenarnya dia dapat resepi ni dari siapa? Dia dapat resepi ni daripada kawan dia. Dia ni seorang gamer ni, main computer game ni, computer game player ni dia seorang gamer. So kawan dia daripada Beijing ni, dari China kan. Ini makanan ini memang terkenal di negara China lah, tapi di Malaysia pun ada kan. So di sinilah dia dapat resepi tu dari rakan dia di China. So dia kata banyak sebenarnya, ramai orang-orang Islam ni, orang-orang Muslimnya teringin nak makan tau, nak rasa kuih bulan ni, nak rasa. Tapi sekarang memanglah susah kita nak percaya benda tu halal atau haram kan. Kadang-kadang kita takut nak makan benda tu kan. Okey, so kuih bulan ni memang makanan tradisi orang Cina. Okey, makanan dan kuih bakul ni, tapi nak dapatkan yang halal, kita pun nak cuba macam mana rasanya. Sebenarnya cikgu sendiri secara peribadi suka sangat ni kuih bulan 8 ni. Kamu tahu tak, kuih bulan 8 ni, mooncakes ni sangat mahal harganya. Kadang-kadang satu biji bulan ni aja boleh mencecah sampai 20 lebih ringgit. Satu biji aja. Cikgu pun kadang-kadang bawa ke sekolah, bagi cikgu-cikgu lain cuba makan lah. Sebab benda ni sekarang kita boleh juga dapat halal di bakery-bakery tertentu lah. Okay, tapi bukan senang nak buat benda ni. Jadi ini adalah satu kejayaan lah untuk orang yang duduk kursi roda ni, tak menghalang dia untuk mencapai sesuatu. So ketika dia buat ini benda ni kan, dia kata ramai yang risau nak beli kuih bulan 8 ni kan, sebab takut nak makan kan. Jadi bila dia mulakan bisnes ini, okey, dia kata semua tersebar luas di kalangan orang Muslim dan di orang the world. Dia kata world tu tau, jangan main, dekat dunia pun tersebar luas sebab kemampuan dia menghasilkan kuih bulan 8 ni. Sesuatu yang unik ya, sebab dia Muslim tapi dia dapat menjangkau masyarakat Muslim kerana makanan ni ialah makanan tradisi orang Cina. So dia kata one of my greatest pleasure is to satisfy. Dia kata saya memang nak memuaskan. Craving tu maksudnya macam kita teringin nak makan sesuatu ya. Craving tu maksudnya teringin nak makan sesuatu kan. Ni dia CRAVING ni. Sebenarnya petikan ni memang susah lah. So cikgu terangkan dalam bahasa Melayu supaya kamu faham. Kepada Malay customer dia, supaya orang yang teringin nak makan kuih bulan 8 ni dapat rasa macam mana rasanya. Cikgu nak tanyalah, kamu semua ni pernah tak makan kuih bulan 8 ni? Bagi mereka. Dia kata susah nak cari yang halal. Dia kata setakat ni cikgu tahulah, kalau yang halal cikgu selalu beli dekat Baker's Cottage. Baker's Cottage ni memang tiap-tiap tahun cikgu beli kuih bulan 8 Baker's Cottage sebab dia halal kan. So dia kata dia boleh jual sampai 7,000 hingga 10,000. Nampak? 10,000 ni ialah kuih bulan, 7,000 ni ialah kuih bakul during peak season. Peak season ni maksudnya musim-musim kemuncak lah. Apa tu musim-musim kemuncak? Waktu Tahun Baru Cina lah, perayaan-perayaan Tanglong ni kan. Ni kaitan macam ni lah, perayaan-perayaan kuih bulan ni lah, masa-masa tertentu ni yang akan membawa banyak pelanggan. Kadang-kadang orang Cina pun banyak beli dengan dia kata. Sebab orang Cina pun kadang-kadang dia beli, dia nak hadiahkan kepada kawan-kawan dia yang bukan yang Islam kan ya. So dia kata dia masa dia buat kuih bulan ni, masa dia buat kuih nian gao ni kan, kuih bakul ni, dia tak guna gula perang
tau, ataupun brown sugar dia kata. Dia guna gula merah sebab brown sugar ni kalau nak masak 4 jam aja dia kata. Tapi kalau guna gula putih, dia perlukan masa lebih kurang 12 hingga 15 jam. Nak steam lagi, nak dapatkan dia sampai jadi caramel lah. Kamu orang yang pastry ni dia tahulah macam mana kan lamanya nak masak ni kan, nak hasilkan caramel tu. So inilah dia kata kalau kamu guna brown sugar, then kau will vanish the aroma. Maksudnya vanish tu maksudnya lenyapkan. Vanish ni maksudnya lenyapkan. So kalau kamu lihat petikan ni, dia kata kalau kita guna gula perang dalam ini kau, dia akan menghilangkan aroma ataupun bau, wangi lah aroma makanan tu. Okay, so dia kata aroma ni cuma boleh dibentuk apabila ada pakai guna gula putih ni. Okay, white sugar dia kata. So dia kata harapan dia ialah hope to open a mini factory one day. Mak dia nak buka satu kilang kecil lah satu hari nanti. Dan okay, branch out maksudnya buka lebih banyak cawangan ya. Cawangan baking shop lah, kamu tahu kan baking shop, kedai-kedai bakery, okay, seluruh negara, okay, around the country dia kata. Okay, bukan di negeri saja tapi di negara-negara lain. So dia kata dia jual 32 jenis rasa mooncake ni, from durian to traditional lotus. Lotus ni ialah bunga teratai putih. Ni memang sedap lah ni. Kalau kuih bulan ni yang terkenal biasanya lotus lah. Okay, so ialah lotus jenis biji teratai sebenarnya lotus ni. Cikgu suka sangat. Red bean ni ialah kacang merah. Okay, so dia kata harga dia adalah antara RM6 ke 14, manakala Niangkau RM12. Memang agak murah lah dia punya mooncake, sebab itu banyak orang beli dengan dia kan. Jadi cantik lah. Ni lah warna-warni dia punya mooncake ni itu saja petikan hari ni lah yang cikgu nak kamu lihat. Kemudian dia kata soalan ini, kamu lihat soalan ini, dia kata choose your personal responses after reading the article. Yang ini dia kata kamu pilih personal response. Maksudnya kamu punya jawapan sendiri. Tak ada jawapan yang betul, tak ada jawapan yang salah. Okay, so dia kata berdasarkan artikel ni, dia kata I know ataupun didn't know about mooncakes and Niangkau before reading the article. Maksudnya dia kata saya tahu atau tidak tahu. Ini kamu kena jawab sendiri. Kamu nilai diri kamu sendiri. Sebelum kamu baca petikan ni atau sebelum cikgu bacakan petikan ini, apakah kamu tahu atau tidak tahu? No maksudnya tahu, didn't know maksudnya tidak tahu tentang mooncake ni dengan Niangkau. Okay, sebelum baca ni. Okay, kemudian soalan kedua, I would ataupun wouldn't. Okay, would maksudnya hendak ya, wouldn't tidak. Okay, so I would or wouldn't like to try out by eating the mooncakes and Niangkau after reading the article. Maksudnya dia kata saya nak atau tidak mahu untuk cuba makan mooncake ni dengan Niangkau ni selepas membaca petikan ni. Selepas kamu baca, mungkin kamu ada rasa nak makan atau tidak makan. Kamu pilihlah, ini kamu punya sendiri punya jawapan, tak ada yang salah atau betul. Okay, lepas tu yang ketiga dia kata I have atau haven't eaten mooncakes and Niangkau before this. Maksudnya saya pernah atau belum pernah. Kalau pernah I have, kalau belum I haven't maksudnya belum. Okay, makan ialah eaten. So kamu nampak tak, ini adalah salah satu tense yang lain. Nampak, I have eaten, kamu tak kata I have eat. Kalau I have eaten, okay, ini present yang lain belum pernah kamu belajar lagi. So mooncakes and Niangkau before this. Nampak, so kamu pernah tak makan mooncake dengan Niangkau sebelum ni? Kalau belum pernah, kamu tulislah jawapan dia. I haven't, kamu gariskan jawapan dia. Okay, so latihan ini kamu kena salin dalam buku latihan kamu. Kamu cuma 10 salin latihan ni aja. Okay, soalan yang keempat, I am amazed atau unamazed by Hazika's success. Maksudnya amazed tu maksudnya kagum. Kamu kagum. Kamu pilihlah jawapan dia. Adakah kamu amazed maksudnya kamu kagum, unamazed tidak kagum. Okay, so dia positif atau negatif jawapannya, ya atau tidak, macam tu. Okay, dan soalan yang terakhir, I would atau wouldn't like to be an entrepreneur like Hazika. Entrepreneur ni, entrepreneur maksudnya usahawan. Entrepreneur, E-N-T-R-E-P-R-E-N-E-U
ENTR, sebutannya entrepreneur. Susah sikit nak sebutkan. So dia kata ada I would atau wouldn't, saya nak atau tak nak. Untuk menjadi seorang usahawan seperti Hazika. Okay, so these are all your personal responses only. Kamu cuma jawab sendiri saja. Okay, jadi hari ini penerangan dia agak panjang sedikit. Okay, so sekarang untuk yang exercise 2 ni, cikgu akan terangkan macam mana kamu boleh guna dictionary ni. Kemudian kamu tulis jawapan ni, ya. Kamu tulis jawapan ini dalam ruangan ni lah bila kamu salin dalam buku kamu. Oleh kerana cikgu bekalkan kamu PDF, okey, file PDF kamu buka dengan PDF, kamu tekan, nampak dia biru ni, kamu tekan akan dibawa kepada dictionary ni. Jadi kamu type tadi apa maksud tadi delicacies kan, cikgu sendiri okey, kamu tengok, kamu tekan ejaan betul-betul, kamu tekan search. So delicacy ni satu, is a noun, is a food. Okay, so tadi jawapan dia, soalan dia ialah delicacies, ada S kan, maksudnya dia banyak makanan. So in some part of the world, okay, nampak, something especially rare or expensive that is good to eat. Inilah maksudnya delicacies. Kalau kamu tekan sendiri, kamu dapat dengar, sebab sekarang cikgu tengah rekod, kamu tak dapat dengar apa sebutan dia. Delicacy. Okay, so itu sebutan dia. Okay, so yang kedua kamu boleh salin ini something especially rare or expensive that is good to eat. Kamu salinlah dalam ruangan ini tadi. Kamu tekan je butang back dalam kamu punya latihan ini. Okay, lepas tu kamu cari yang venture, cost, consume, commercialize, distribute. Ini istilah-istilah yang agak sukar. Jadi tugasan kamu hari ini ialah untuk mencari maklumat ini dalam dictionary. Okey. So satu persatu kamu tekan aja venture. Tekan venture. Cikgu dah bagi kamu link dia. Kamu cari aja. Kamu salin. So venture maksudnya apa? A new activity usually in business that involves risk or uncertainty. Maksudnya ini adalah aktiviti yang baru, biasanya bisnes lah. Kalau saya kata venture kan, maksudnya biasanya ataupun menceburkan diri dalam sesuatu yang baru yang mungkin involves risk tu, maksudnya ada risiko dia yang tidak pasti. So kamu salin yang ini, yang ini perkataan dekat ni maksudnya. So kamu tekan balik butang back. Kamu cari lagi consume. Okey, tekan ni balik. Cari consume. Macam ni, consume, nampak? So, consume tu maksudnya to use. Okay, is a verb atau kata kerja. Consume ni maksudnya dalam bahasa Melayu ialah mengambil lah. Kamu nak tahu? Consume. Consume. Consume tau. So, ini jawapan dia yang tepat ialah ini. To eat or drink, especially a lot of something. Ini jawapan dia, atas kurang. Ini makna yang lain. Sebab consume ni dia ada banyak maksud. Ini petikan ini dia lebih sesuai untuk ini. To eat or drink, especially a lot of something. Tekan balik butang back. Pilihlah commercialize. Dictionary kamu boleh tekan aja commercialize. To organize something to make a profit. Commercial lah sebenarnya, mengkomersialkan, itu maksudnya commercialize. Kamu pernah dengar perkataan commercial kan? So untuk menjadikan sesuatu membawa keuntungan. So itu maksudnya commercialize, untuk memasarkan lah. Okay, so kamu boleh salin yang ini. Last kali distribute ni bawah ni. Ni dalam bahasa Melayu maksudnya mengedarkan. Cikgu nak kamu cari maknanya dalam bahasa Inggeris. To give something out to several people or to spread or supply something. Nampak? Untuk memberi sesuatu untuk orang ataupun mengedarkan atau okey, kamu boleh tengok okey maknanya. Okey, so ini adalah contoh gunakan Cambridge Dictionary ni untuk latihan hari ini. Okey, semoga apa yang cikgu terangkan kamu dapat selesaikan tugasan hari ini. Nanti cikgu akan tunjuk kamu lagi satu dictionary untuk bantu kamu untuk memahami yang dalam bahasa Melayu punya.
Well, that's all for today's lesson. Thanks for being with me throughout the lessons. Thanks for watching. Hope you can complete your tasks, and don't forget, if you haven't subscribed to my channel, please subscribe, like, share and comment. See you again.